bersual lagi kita pada minggu ini bersama cikgu iaitu Cikgu Maths. Jadi pada minggu ini kita akan belajar unit 2 iaitu pemakanan. Masih pendidikan kesihatan. Jadi boleh rujuk buku teks muka surat 192. Okey, cikgu harap kamu dapat bayanganlah apa yang kamu dapat bayangkan bila kita sebut tentang pemakanan. Okey, kita akan tengok pemakanan secara umum. Apa itu pemakanan secara umum? Okey, tapi sebelum itu cikgu akan bagi tahu topik ini kita akan cuba mencapai 3 standard pembelajaran, iaitu kita akan membincangkan tentang keselamatan makanan dan kualiti makanan. Okey, dan yang kedua, kita akan mengaplikasikan cara memilih makanan yang selamat dan berkualiti untuk mengelak keracunan dalam pemakanan harian. Dan yang seterusnya, yang ketiga, menilai makanan yang diambil berdasarkan keselamatan makanan dan kualiti makanan. Okey, standard pembelajaran ini merupakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, boleh rujuk buku teks kalau ada yang ada buku teks lah. Okey, kita akan tengok apa maksud pemakanan secara umum. Okey, pemakanan sihat ialah proses pengambilan makanan yang berkualiti untuk mengekalkan kesihatan dan mengelakkan daripada sebarang penyakit. Itu semua orang tahulah. Makanan yang sihat akan memberi kita nutrien yang mencukupi dan mengelakkan kita daripada diserang sebarang penyakit. Okey, yang seterusnya, makanan yang sihat ialah makanan yang berkualiti, seimbang, selamat, bersih dan segar untuk dimakan. Di sini tak ada siapa pun yang ingin makan makanan yang tidak segar, yang basi, yang busuk, sebab semuanya boleh menyebabkan sakit perut dan ceret-beret. Okey, kita akan tengok slide seterusnya. Okey, apa itu keselamatan makanan dan kualiti makanan? Di sini kita akan tengok apa maksud keselamatan makanan dan kualiti makanan. Okey. Yang pertama kita akan tengok maksud keselamatan dulu. Apa yang dimaksudkan dengan keselamatan makanan? Okey, di sini kita tengok keselamatan makanan bermaksud makanan yang bersih dan bebas daripada bahan yang boleh mengancam kesihatan seperti kuman dan racun. Maksudnya makanan yang selamat ni, contoh ada lalat yang terbang hingga dekat makanan kamu dan bertelur. Itu sudah tak sihat sebab lalat itu sudah bertelur di situ. Itu makanan dah tercemar. Okey? Seterusnya, makanan yang selamat boleh mengelakkan kita daripada mengalami gejala keracunan makanan akibat daripada makanan yang tercemar dengan bakteria. Yang cikgu bagi tahu tadilah, apa-apa jenis serangga ke apa ke yang hinggap dekat makanan kamu dan meninggalkan kesan, itu merupakan makanan yang sudah tercemar lah dan tidak selamat untuk dimakan. Itu maksud keselamatan makanan. Okey, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, dia telah menetapkan 5 proses dalam pengendalian makanan bagi memastikan makanan yang selamat, merangkumi makanan yang belum atau sudah dimasak. Kita tengok macam mana proses-proses pengendalian makanan bagi memastikan makanan tersebut selamat, sama ada dia belum dimasak ataupun sudah dimasak. Okey, kita akan tengok slide seterusnya. Okey, kita akan tengok di sini proses pengendalian makanan, dia ada 5. Okey, yang pertama, kamu hendaklah tahu memilih makanan. Maksudnya memilih makanan. Okey, macam mana kamu memilih makanan? Macam mana kamu nak tengok rupa dia ke, apakah yang adakah kelainan dari segi rupa bentuknya? Nanti kita akan jelaskan dengan terperincilah bagaimana cara kamu boleh memilih makanan yang sesuai ataupun yang sihat dan selamat. Okey, seterusnya proses penilaian makanan seterusnya adalah menyimpan. Menyimpan. Okey, cikgu guna laser point lah. Okey, yang pertama tadi memilih, yang kedua menyimpan. Bagaimana kamu menyimpan makanan yang sudah dimasak ataupun yang belum dimasak? Bagaimana cara kamu menyimpan? Di mana tempatnya? Berapa suhunya? Okey, seterusnya proses seterusnya menyedia. Bagaimana cara kamu menyediakan pemakanan tersebut? Okey.
bagaimana kamu membersihkan makanan tersebut sebelum dimasak. Okey. Proses keempat, memasak. Lepas kamu sedia, mestilah kamu masak. Nak memasak macam bawang, mestilah kamu potong dulu kan. Tak adalah kamu masuk seulas, dua, tiga ulas terus macam itu tanpa dihiris. Okey. Seterusnya tadi memasak. Okey, macam mana cara kamu masak? Sup kah, goreng kah, panggang kah, mentah kah, separuh masak kah. Itu adalah proses pengendalian yang keempat. Dan seterusnya adalah menghidang. Bagaimana cara kamu menghidang makanan tersebut? Adakah kamu biarkan sahaja selepas kamu masak, kamu hidangkan begitu saja tanpa ditutup dengan tudung saji ataupun sebaliknya? Itu adalah beberapa proses pengendalian makanan yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. 5, memilih, menyimpan, menyedia, memasak dan menghidang. Okey, baiklah. Kita akan tengok slide seterusnya. Okey, apa pula maksud kualiti makanan? Kita tengok di sini ya. Tengok nutrition fact yang cikgu guna laser point cikgu tunjuk. Ini maksudnya kamu sebelum kamu membeli makanan, sepatutnya kamu kena rujuk kod bar ini. Bar ini yang mengandungi calories, yang mengandungi lemak, lemak tepu, lemak tak tepu, kolesterol, sodium, karbohidrat. Maksudnya kamu kena merujuk semua benda ini sebelum kamu memilih makanan. Mana yang sesuai dengan kamu. Kalau dalam rumah kamu tu ada yang kencing manis, yes, kamu kena kurangkanlah pengambilan makanan seperti yang berkarbohidrat ke. Kalau kolesterol tinggi, kamu kena tengok paras kolesterol. Okey, itu adalah nutrisi. Nutrisi setiap makanan. Di label lah, ada label-label seperti ini ya. Okey, kita akan tengok apa maksud kualiti makanan. Okey, kualiti makanan ialah makanan yang mampu memberikan kesan yang baik kepada pengguna seperti makanan yang segar, bersih dan memberi nutrien yang berkhasiat. Tiada siapa yang ingin membeli makanan yang tidak segar. Sebab makanan yang tidak segar boleh membuatkan kita sakit, seperti yang cikgu cakap pada slide sebelum ni tadilah. Dan semua juga nak makanan yang bersih. Tak ada yang nak membeli makanan yang dah jatuh di lantai. Kamu sebagai pengguna, kamu hendaklah bijak. Hendaklah bijak semasa memilih dan membeli makanan. Okey. Seterusnya, pengambilan makanan yang berkualiti akan memastikan kita mendapat nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan. Berkualiti makanan yang kamu ambil, maksudnya nutrien kamu lengkap pada hari itu, maksudnya kualiti kehidupan ataupun kesihatan kamu pun bagus. Itu maksudnya kualiti makanan tadilah. Okey, baiklah. Okey, yang seterusnya. Pihak pengguna dan pengusaha harus memainkan peranan masing-masing bagi menjamin kualiti makanan. Okey, contohlah kamu sebagai peniaga. Kamu hendak menarik pelanggan ataupun pengguna membeli barang kamu, kamu hendaklah menjaga kualiti makanan. Maksudnya kamu nak jaga kesegarannya, macam mana cara kamu packing, ada kayak yang berulat-ulat pun kamu jual, yang ada ulat-ulat pun kamu jual. Tak kan? Sebab pelanggan yang bijak ataupun pengguna yang bijak, dia akan lebih-lebih lagi yang memang biasa membeli sayur, membeli buah, membeli makanan-makanan segar. Jadi dia tahu makanan itu segar atau tidak. Jadi kamu sebagai peniaga, contohlah kalau kamu sebagai peniaga, benda-benda seperti ini yang kamu kena titik beratkan. Kualiti makanan hendaklah dijaga. Seterusnya, ini yang cikgu cakap tadi. Sebagai pengguna, kita seharusnya mengetahui dan bijak memilih makanan yang berkualiti. Okey, seterusnya. Sementara itu, pihak pengeluar, penghilang dan penyedia makanan pula perlu mematuhi standard kualiti makanan seperti yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Itu yang cikgu telah dah terangkan tadi. Contohlah kalau pengguna peniaga, kamu hendaklah tahu, kamu hendaklah memaparkan tanda harga setiap kali kamu menjual makanan. Baranglah apa-apa yang perlu ditimbang kilo, apa semua tu kamu hendaklah paparkan harga. Benda yang memerlukan label nutrien, kamu kena paparkan. Itu maksudnya mematuhi standard yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Semua benda-benda yang perlu ada pada barang yang hendak kamu jual ataupun makanan yang kamu jual, hendaklah dipaparkan. Okey? Kita akan tengok bagaimana cara untuk memilih makanan atau minuman yang selamat. Okey, kalau kamu rujuk buku teks, di sini ada senaraikan 4 cara bagaimana memilih makanan atau minuman yang selamat. Okey, yang pertama,
kamu hendaklah melihat keadaan luar bungkusan. Kamu hendaklah pandai melihat keadaan luar bungkusan. Okey, yang kedua, tempat penyimpanan yang sesuai. Contohlah kalau susu sesuai diletak di mana. Beras sesuai letak di mana. Itu maksudnya tempat penyimpanan yang sesuai lah. Tak patutlah kamu nak letak beras di dalam icebox, peti ais kan. Tidak patut. Okey, yang ketiga, gunakan deria. Gunakan deria. Kita manusia, kita ada 5 deria, betul? Ada deria rasa, melihat, mata, mendengar, menghidu. Maksudnya kita ada 5 deria lah, kecuali yang special memang ada 6 sense. Itu 6 sense lah. Okey, yang seterusnya, yang keempat adalah baca tarikh luput. Baca tarikh luput maksudnya expired date. Okey, kita akan tengok satu persatu apa yang dimaksudkan dengan cara-cara memilih makanan atau minuman yang selamat ini. Okey, yang pertama tadi, melihat keadaan luar bungkusan adalah seperti kita hendaklah mengelak membeli makanan atau minuman di dalam bungkusan yang telah koyak, kembung, bocor, retak, pecah, kemek, karat atau penutup terbuka dan bungkusan yang telah berubah warna. Kalau kamu pengguna yang bijak ataupun pembeli yang bijak, kamu tak akan beli barang-barang yang telah kemek. Contoh macam tin sardin kan dah kemek. Mesti kamu akan cari tin sardin yang elok, sempurna sifatnya kan. Yang bocor tak patut kamu nak beli. Yang koyak, yang kembung, maksudnya tak perlulah, maksudnya tak berkualiti. Itu maksudnya melihat keadaan luar bungkusan. Sebelum membeli barang tu, kamu hendaklah membelek, melihat adakah macam mana rupa barang yang kamu nak beli tu. Adakah seperti yang telah disenaraikan? Kalau ada seperti yang telah disenaraikan seperti koyak, kembung, bocor, retak, pecah, kemek, karat, apa semua tu, elakkan daripada membeli barangan tersebut. Okey, yang seterusnya, tempat penyimpanan yang sesuai. Tempat penyimpanan yang sesuai. Ini adalah untuk mengelakkan penyimpanan makanan atau minuman di tempat yang panas atau terdedah kepada cahaya atau persekitaran. Yang seperti cikgu beritahu tadi lah, susu sepatutnya dia disimpan di tempat yang dingin, maksudnya yang sejuk sikit selepas dibuka. Kalau dia belum dibuka, yes boleh, tetapi bukanlah kamu nak letak di bawah matahari. Maksudnya kalau kita beli susu di bahagian shopping mall, yes, shopping mall kan sejuk kan. Jadi suhu tersebut sesuai lah. Kalau kamu dah balik rumah, kamu dah beli barangan tersebut, contohlah susu ke ataupun benda-benda tenusu. Bila kamu buka saja penutup botol, sebab itu dia ada dibagi tahu arahan dekat situ, sesuai diguna selepas 3 hari dari tarikh pembukaan. Itu untuk susu lah. Maksudnya lepas kamu buka, kamu kena kekalkan suhu supaya susu itu segar. Maksudnya kena simpan di dalam icebox. Itu maksudnya tempat penyimpanan yang sesuai. Itu salah satu contoh lah. Cikgu berharap kamu dapat fikirkanlah contoh-contoh yang lain. Mana tempat yang sesuai untuk menyimpan sesuatu makanan tersebut. Okey, seterusnya, gunakan deria. Nampak tak gambar itu? Dia gunakan deria apa? Maksudnya dia menghidu, betul? Dia menghidu itu kalau makanan yang kamu sudah belilah. Kalau makanan yang kamu belum beli tapi kamu buka dekat shopping mall ataupun supermarket, yes, kamu kena wajib beli. Sebab benda itu telah dipacking kan. Maksudnya kalau benda yang dipacking di dalam mall, supermarket contohnya, kamu tak sepatutnya buka lah unless kamu dah beli. Benda yang kamu boleh guna deria kamu untuk melihat adalah kamu dengar dari bunyi, guna mata kamu tengok. Seperti tadilah, bungkusan. Kamu boleh tengok bungkusan. Okey, kita akan tengok gunakan deria. Lihat bau dan rasa semasa memilih makanan atau minuman. Ini kalau kamu dah balik rumah, dah belilah. Maksudnya kalau belum, kamu boleh lihat dan rasa. Maksudnya rasa tu bukan kamu rasa guna lidah atau mulut kamu. Just rasa pun maksudnya kita boleh guna tangan. Maksud macam mana fizikal ataupun keadaan makanan tersebut. Benda tersebut sepatutnya keras, tetapi bila kamu sentuh dia lembik. Itu maksudnya dah tak berkualiti. Itu contohnya gunakan deria. Okey, yang keempat. Ini yang paling penting. Kalau ini pun kamu tak dapat, memang kamu bukan seorang pengguna yang bijak. Maksudnya baca tarikh luput, expired date. Jangan membeli makanan yang telah tamat tarikh luput. Kadang-kadang
supermarket dia tak sempat nak clear stok yang telah expired. Jadi dia tetap jual juga, tetapi kita sebagai pengguna yang bijak, kita sebelum membeli hendaklah melihat di bungkusan dulu. Tarikh dia, contohlah kalau susu bila tarikh dia luput, macam cereal bila tarikh luput. Kalau kamu tengok harga, tiba-tiba harga tersebut dijual, kalau kita biasa beli contoh susu Dutch Lady kan, cikgu macam suka sangat guna contoh susu sebab senang. Okey, contohlah kamu beli susu Dutch Lady. Harga sebenarnya kalau kita beli pun almost RM7 kan, dalam RM6 30% macam tu. Tapi next week kamu beli tu harganya dah turun jadi RM4, RM4.50. Kalau kamu tengok harga dia dari harga sebenar dia tiba-tiba turun mendadak, kamu kena tengok tarikh luput. Kadang-kadang itu adalah strategi peniaga, strategi orang peniaga lah, sebab dia nak clearkan stok yang hampir tamat tarikh, yang hampir menghampiri tarikh luput lah. Maksudnya Dutch Lady yang kamu nak beli tu kemungkinannya expired hujung tahun ini. Maksudnya bulan 7 lah kita dah belikan. Contoh dah expired bulan 9. Maksudnya dia akan jual dengan harga yang turun, harga yang turun sedikit lah dari harga sebenar, supaya dia dapat clearkan stok daripada barangan tersebut dibuang dan merugikan pihak peniaga. Jadi sebab Dutch Lady ni, susu ni, kita bila kita dah buka, dia kena dikonsum selepas 3 hari sahaja selepas dari tarikh buka. Sebab susu kalau kamu simpan lama-lama dia tetap akan tak segar. Maksudnya dia akan basi, dia akan mula-mula menggelembung, ataupun kamu boleh hidu. Boleh hidu dah boleh rasa. Itu saja. Kalau kamu pernah membeli susu, tak patut tak pernah kan? Okey, itu adalah 4 cara tadi bagaimana kamu memilih makanan atau minuman yang selamat. Okey, kita akan tengok pula bagaimana cara penyimpanan makanan yang sihat. Cara penyimpanan yang sihat. Tengok, di sini adalah icebox kan. Okey, yang pertama, simpan makanan yang mudah rosak di dalam peti sejuk. Apa makanan yang mudah rosak? Contoh seperti makanan lauk lah, lauk basah. Itu mudah rosak lah kalau kamu tak, once kamu dah beli, kamu simpan sahaja di sinki. Yes, rosak. Sebab apa? Dia akan bau. Contohlah beli ikan, kamu tak letak dalam icebox, yes, dia akan bau hanyir. Okey, seterusnya, pastikan makanan mentah tidak diletak dan dibiarkan di atas lantai. Ini maksudnya letak atas meja is okay lah, atas lantai no. Okey, maksudnya itu makanan mentah yang lepas kamu belilah. Sebelum dimasukkan ke dalam icebox. Maksudnya kamu kena bersihkan dulu, masukkan dalam kontainer. Sebab tu kamu selalu tertipu dengan ibu bapa kamu. Ibu kamu lah especially lah kan. Kotak bekas aiskrim tu kamu fikir aiskrim, rupa-rupanya dalam tu ada ikan. Maksudnya ibu kamu dah bersihkan selepas membeli makanan tersebut. Maksudnya sebelum diletakkan dalam icebox, dia dah cuci, bersihkan, masukkan dalam bekas aiskrim tadi, dan kamu fikir itu adalah aiskrim. Selalu tertipu kan? Okey, yang ketiga, pastikan makanan yang telah dimasak tidak terdedah melebihi 4 jam pada suhu bilik. Pada suhu bilik lah. Bukan yang kamu letak bawah aircon. Itu yang dah dimasak. Maksudnya once kamu dah masak, contohlah kamu masak pukul 6.30, 7.30 lebih afdal nak makan. Jangan pula pukul 10, pukul 11 nak makan. Itu dah lebih dari 4 jam. Maksudnya dah tercemar. Okey, seterusnya pastikan menyimpan makanan dan minuman pada suhu di bawah 4 darjah Celsius jika telah dibuka. Ini contoh seperti yang senang cikgu cakap tadi. Contoh seperti susu ataupun orange juice yang kamu beli dalam botol. Itu adalah cara penyimpanan makanan yang sehat. Okey, sampai di sini sahaja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini tentang pemakanan. Seperti yang standard pembelajaran inginkan tadi ataupun yang ingin kita capai adalah kita membincangkan ataupun berkongsi ataupun cikgu memberi penerangan, dan harap kamu fahamlah tentang keselamatan dan kualiti makanan dan mengaplikasikan bagaimana cara kamu memilih makanan yang selamat dan berkualiti untuk mengelakkan keracunan dan dalam pemakanan harian, dan seterusnya bagaimana kamu menilai makanan diambil berdasarkan keselamatan makanan dan kualiti makanan. Itu sahaja tentang unit 2 bab pemakanan kita pada hari ini. Jadi bersua lagi pada minggu hadapan
di topik yang lain. Okay? Bye.